Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan yang sihat. So, hari ini kita akan ulang sedikit pelajaran yang lepas, iaitu pelajaran 17. Amalan yang dijanjikan oleh Allah di hari akhirat. Daripada hadis Nabi. Okey. Saya baca maksudnya sedikit daripada Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang Allah melindungi mereka dari lindungannya pada hari kiamat, di hari ketika tiada perlindungan selain perlindungannya, iaitu imam yang adil, pemuda yang sentiasa dalam beribadah kepada Allah, seseorang yang sentiasa mengingat Allah ketika bersendirian sehingga matanya berlinang, seseorang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai kerana Allah, seseorang yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan rupawan namun ia menjawab, saya takut kepada Allah, serta seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu terhadap amalan tangan kanannya. Okey, daripada hadis riwayat Bukhari nombor 6308. Okey. Jadi daripada hadis ini kita tahu bahawa terdapat 7 golongan yang dijanjikan oleh Allah akan dapat naungan Allah pada hari akhirat. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang mengabdikan diri kepada Allah. Yang ketiga, golongan yang menangis ketika mengingati Allah. Yang keempat, lelaki yang hatinya terpaut pada masjid. Yang kelima, dua orang yang mencintai kerana Allah. Yang keenam, golongan yang menjaga kehormatan diri. Dan yang terakhir, golongan yang bersedekah secara bersembunyi. Okey, pada pelajaran yang lepas kita dah kupas mengenai 7 golongan ini. Okey, so hari ini kita akan sambung mengenai kepentingan untuk mendapatkan naungan Allah dalam kehidupan. Kenapa kita perlu untuk dapatkan naungan Allah ni? Penting ke? Jawapannya sangat penting. Sebab apa? Sebab kita hidup di dunia ni adalah untuk berabdikan diri kepada Allah. Okey, so kita tengok yang pertama, kepentingan pertama. Yang pertama, dapat membimbing manusia untuk bersiap sedia bekalan amal soleh untuk menghadap hari akhirat. Bila akhirat nanti, kita tak bawa semua harta-harta kita, rumah-rumah kita yang besar, kereta kita yang banyak. Kita hanya bawa amal soleh. Jadi kalau kat dunia ni kita tak beramal soleh, apa kita nak bawa pada akhirat nanti? Jadi bila ada hadis ini, turunnya hadis ini membuatkan manusia untuk bersiap sedia untuk mengumpul amal soleh dan sebagainya. Okey, yang kedua, menjadikan manusia sentiasa bermuhasabah diri agar tidak mengulangi masa dosa lalu serta berazam untuk memperbaiki diri. Untuk kita jadi manusia yang sentiasa bermuhasabah. Bila kita buat salah tu, bila kita buat sesuatu yang buruk, okey, duduk dulu dan kita fikir, betul ke kita buat tu? Muhasabah diri. Betul ke apa benda yang kita buat? Muhasabah diri. Kalau tak betul, kita kena bertaubat. Okey, macam mana syarat-syarat? Apa syarat-syarat bertaubat? Syarat bertaubat yang pertama, berhenti daripada melakukan perkara tersebut. Yang kedua, kena menyesal. Menyesal dengan perbuatan yang kita buat tu. Dan yang ketiga, berazam untuk tak mengulangi perkara tersebut. 3 perkara ni perlu apabila kita berazam untuk bertaubat. Okey. Yang ketiga, menghapuskan jejala sosial dalam masyarakat apabila setiap individu sedar akan azab yang dihadapi di akhirat nanti. Okey, kalau semua orang tahu apa yang kita akan dapat dekat azab yang kita akan dapat bila kita di akhirat nanti, semua orang akan berusaha untuk menjadi seorang yang baik. Jadi bila semua orang berusaha untuk jadi seorang yang baik, maka gejala sosial yang berlaku pada zaman sekarang ni pun tak akan berlaku. Apa contoh gejala sosial? Contohnya seperti pergaulan bebas lah, dadah lah, rokok lah, mencuri dan sebagainya.
Jadi kalau kita sentiasa berusaha untuk jadi seorang yang baik, yang ikut apa yang apa yang ditetapkan oleh Allah, maka gejala-gejala sesuai ini pun takkan berlaku. Okey. Yang keempat, melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan harmoni kerana Islam mementingkan hubungan persaudaraan sesama umatnya. Salah satu golongan yang dijanjikan Allah untuk mendapat naungannya apa? Dua orang yang mencintai kerana Allah. Kalau kita seorang masyarakat yang sentiasa kasih kepada kita punya sahabat, sentiasa kasih kepada masyarakat kita yang lain, maka akan timbullah harmoni tu. Takkan ada peperangan, takkan ada pergaduhan. Masyarakat pun hidup dengan tenang, aman dan selesa. Tak ada rasa takut nak hidup, tak ada rasa gemetar kan. Jadi hari-hari tu kita dapat jalan dengan baik. Okey, yang kelima. Yang kelima, menjadikan pemimpin berusaha untuk berlaku adil terhadap rakyatnya. Kalau kita sebagai pemimpin, kalau kita tahu tanggungjawab kita sebagai pemimpin, maka kita akan berusaha untuk berlaku adil terhadap rakyat-rakyat kita. Kita takkan berlaku zalim. Okey, yang terakhir, negara akan bertambah maju dalam pelbagai bidang hasil pembangunan bersama rakyat dan pemimpin yang berusaha mendapatkan naungan Allah. Kalau kita sebagai pemimpin ataupun rakyat yang sentiasa mendambakan naungan Allah ni, maka kita akan hidup dalam keadaan yang baik. Negara pun akan bertambah maju. Sebab apa? Contoh, kalau pemimpin tersebut melakukan tugasnya dengan adil, rakyat pun takkan marah, takkan ingkar dengan pemimpin tersebut. Dan kalau rakyat tersebut pun melakukan amal makruf, nahi mungkar, berkasih sayang antara satu sama lain, selalu beribadah, apa lagi? Rajin pergi masjid dan sebagainya, maka ianya akan bagi sesuatu yang baik pada negara. Masyarakat tersebut akan berusaha untuk menjadi rakyat yang baik juga. Okey, jadi negara pun akan bertambah maju. Okey, seterusnya kita tengok macam mana untuk dapatkan perlindungan Allah di akhirat. Macam mana nak dapatkan perlindungan ini? Yang pertama, sentiasa didik hati untuk ikhlas. Ikhlaskan diri dalam setiap amalan kita. Kalau kita buat something, yang penting, yang pertama-tama sekali perlu ikhlas dan redha supaya kita sentiasa tenang. Supaya kita tak ada rasa ungkit. Kalau kita buat sesuatu, kita tak ada rasa macam tak ada rasa macam terpaksa dan sebagainya. Sentiasa kena ikhlas. Tak kisahlah kita nak belajar ke, kita nak tolong mak ke, atau solat ke, semua kena ikhlas. Ikhlaskan diri. Belajar untuk mengikhlaskan diri. Okey, yang kedua, bertaubat dan berazam tidak mengulangi dosa lampau. Macam tadi cakap tadi, syarat-syarat taubat apa? Berhenti, lepas tu menyesal dan berazam. Okey. Yang ketiga, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang tanggungjawab untuk berkasih sayang dan amal makruf nahi mungkar. Kita sebagai masyarakat itu sendiri, sebagai seorang individu perlu memberi kesedaran kepada orang lain tentang tanggungjawab untuk berkasih sayang. Kalau orang lain tak nak mulakan, kita perlu jadi seorang pemula. Okey, sentiasa ingatkan kawan-kawan kita untuk baik dengan orang lain, kasih sayang, cakap sopan-sopan, hormat, menghormati antara satu sama lain dan sentiasa mengamalkan amal makruf nahi mungkar. Okey. Yang keempat, bersifat adil dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kepimpinan. Okey, bersifat adil. Pemimpin lah maksudnya. Bersifat adil dalam kepimpinan dia.
Kalau kita tengok pemimpin ni sebenarnya adalah seorang kuli kepada rakyatnya. Sebab apa? Sebab pemimpin tu perlu jalankan tanggungjawab, kena pastikan bahawa rakyatnya cukup dapat dari segi apa? Kebajikan, keperluan semua kena cukup. Kalau tak cukup maksudnya pemimpin tersebut tak menjalankan tanggungjawab dengan betul. Jadi seorang pemimpin tu perlu adil dalam kepimpinannya. Okey. So, yang terakhir, membelanjakan harta ke jalan Allah semasa senang ataupun susah. Kita tengok balik diri kita. Kalau kita waktu susah, kita bersedekah tak? Kalau kita waktu senang lagi lah. Waktu senang kita bersedekah tak? Selalunya, apa? Tanya diri sendiri. Allah janjikan bahawa kalau kita bersedekah, secara bersembunyi-sembunyi, Allah akan bagi perlindungan di akhirat kelak. Ada juga sebut pada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila mati seorang manusia, terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. 3 perkara ni akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Waktu kita dah matilah maksudnya, di alam kubur. Kalau kita tak buat 3-3 ni, kita tak ada 3-3 ni, apa yang kita nak bawa waktu kita dah mati nanti, betul tak? Sedekahlah paling senang. Kalau kita tak kahwin lagi, kita tak ada anak lagi kan contohnya, sedekahlah. Sedekah dan juga ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ada sesuatu ilmu, sampaikan kepada rakan-rakan kita. Yang penting ilmu tersebut betul. Kita selidik dulu ilmu tersebut. Kalau kita rasa betul, yakin, baru kita berikan kepada kawan kita. Kita sebarkan kepada kawan-kawan kita. Jadi sekecil-kecil itu pun dianggap sebagai sesuatu yang dapat bantu kita selepas kita mati nanti. Okey. Itu saja untuk hari ini. Saya akan berikan latihan untuk kamu semua. Dan kamu semua perlu selesaikan tugasan tersebut pada hari ini juga. Okey. Itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya pada Ustazah. Alright, Assalamualaikum.